Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus Terengganu, yang mana Sabah menang 4-0 pada perlawanan ni dengan jumlah jaringan yang banyak, bertemu dengan Terengganu di tempat sendiri pasukan Terengganu. Jadi Terengganu dibantai di home lah, dan kedua-dua pasukan sebenarnya beraksi dalam AFC Cup. Dan apa yang membezakan ataupun perbezaan yang ketara yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan adalah dari segi squad depth, yang mana boleh dikatakan Sabah ada squad depth yang berkualiti dan mereka ada pemain-pemain yang bersedia untuk menggantikan pemain-pemain utama sekiranya pemain utama mengalami kecederaan. Tetapi tidak untuk Terengganu. Kenapa Coach Tommy tidak menggunakan pemain-pemain bawah 23 yang baru sahaja mendapat kejuaraan Piala MFL untuk menggantikan pemain-pemain yang mengalami kecederaan seperti Azam Azmi, Alif Zakaria dan sebagainya. Mereka ada Fidos Rifki di bawah 23 dan sebagainya untuk dinaikkan. Jadi boleh dikatakan rugi sahaja kalau ada squad depth yang besar tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya. Sebab dalam perlawanan ataupun apabila sesebuah pasukan tu berdaftar ataupun mendaftarkan diri untuk bersaing dalam liga, maka mereka akan daftarkan dengan jumlah pemain yang begitu ramai. So bila mengalami kecederaan, mereka akan sentiasa ada backup. Jadi benda itu yang perlu diutamakan apabila bertembung ataupun bila bertanding dalam saingan liga yang kompetitif. Jadi squad depth tu adalah satu perkara yang penting. Jadi untuk season depan saya mengharapkan perkara ini diambil cakna dan diambil berat oleh setiap pasukan dalam memantapkan squad depth mereka untuk menghadapi saingan liga dan juga untuk menghadapi cabaran-cabaran seperti kecederaan pemain kena gantung sebab kena red card ataupun kena suspend sebab kutip yellow card dah lebih daripada 3 atau 5. Jadi benda-benda macam ni perlu persediaan awal dari setiap pasukan untuk bertanding dalam jadual liga yang padat dan juga kompetitif. Maka tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Sabah menang. Saya pakai baju Sabah hari ini. Okey. Untuk perlawanan ataupun untuk perkara yang boleh saya puji bagi pasukan Sabah, perkara yang pertama, kalau kita lihat dalam penggunaan pasukan Sabah, mereka masih lagi mengekalkan formation yang sama, iaitu back 3. Cumanya apabila bermain dalam back 3, untuk game ni mereka meletakkan Rawison Batuil menggantikan Dominitan yang mengalami kecederaan selepas beraksi bersama dengan skuad kebangsaan lah. Jadi apabila dalam fasa back 3, apa yang kita boleh lihat di bahagian belakang mereka akan guna Gabriel Perez sebagai left centre back, Pak Tesu sebagai central centre back, dan mereka akan letak Rawison Batuil sebagai right centre back. Jadi apa yang mereka lakukan untuk protect mereka punya back 3 adalah ataupun untuk memberi support atau sokongan ketika mereka melakukan build up dari bahagian bawah adalah mereka meletakkan dua pivot, iaitu Ifan Fazail dan juga mereka meletakkan Sifuentes ataupun Sifu untuk bertindak dan juga membantu ball progression daripada bahagian bawah. Jadi kita boleh nampaklah peranan yang dimainkan oleh Ifan Fazail dan juga Sifuentes untuk saling membantu pergerakan dan juga build up yang cuba dilakukan oleh pasukan Sabah dari bahagian bawah, sama ada melalui Gabriel Perez, Pak Tesu ataupun Rawison Batuil. So mereka berdua ni akan sentiasa turun untuk support dalam memberikan sokongan dan juga bantuan dalam melakukan ball progression untuk move lebih further ke bahagian hadapan. Tetapi dalam fasa build up, apa yang boleh saya katakan, Rawison Batuil mungkin boleh perbaiki daripada segi dia punya passing accuracy dan juga dia punya release ball, sebab ada beberapa passing yang dia lakukan agak tidak kesampaian dan berjaya dipintas oleh Sony Nordin, menyebabkan situasi counter attack ataupun membuka ruang kepada pasukan Terengganu untuk menyerang balas lah. Tapi overall back 3 mereka dengan adanya bantuan daripada dua midfield sama ada Ifan ataupun Sifu telah memberikan mereka satu dimensi yang baik untuk menggerakkan build up dari bahagian bawah lah untuk ke bahagian hadapan. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Ifan atau Sifu,
sekiranya Irfan berada di bahagian lebih deeper ataupun drop lebih deeper between the 3 centre back, di antara 3 centre back, maka si Fuentes akan naik lebih tinggi, advance ke hadapan. Kalau si Fu yang drop lebih deeper, maka Irfan yang akan naik lebih ke hadapan untuk memberi ruang kepada si Fuentes untuk move lebih further ke kawasan yang lebih hadapan dan attack the whole space ataupun the empty space yang ada di kawasan tengah lah. Jadi benda tu yang memainkan peranan untuk pasukan Sabah bermain dengan sangat baik dalam fasa build up dari bahagian bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan Sabah, apa yang mereka utilize ataupun mereka create chance, mencipta peluang-peluang di perlawanan ini adalah dengan mereka overload di bahagian kanan. Yang mana kalau kita lihat untuk bahagian kanan kali ini, apabila Sabah bermain dalam bahagian back 3, mereka akan letak 2 wingback, iaitu Deneting di kiri dan Rizal Ghazali di bahagian kanan. Cumanya mereka tak utilize ataupun mereka tak optimumkan pergerakan di bahagian kiri. Sebaliknya mereka memaksimumkan pergerakan di bahagian kanan sebab mereka ada Sadi Ramdhani dan juga Rizal Ghazali yang boleh dikatakan duo combination yang sangat bagus di bahagian kanan. Apa yang dilakukan oleh Rizal dan juga Sadi Ramdhani adalah benda yang boleh menyebabkan pasukan lawan gagal untuk melakukan marking dan juga memberi ruang yang banyak untuk pasukan Sabah overload dan juga exploit kawasan-kawasan kosong di bahagian kanan. Jadi apa yang dilakukan oleh Sadir dan juga Rizal adalah Sadir dia lebih kepada pergerakan untuk attract defense lawan dan dalam masa yang sama dia membuka ruang kepada Rizal Ghazali untuk overlap dan juga exploit ruang kosong yang ditinggalkan oleh left back pasukan Terengganu iaitu Arif Fazilah lah. Dan kita boleh nampak bagaimana Sadi Ramdhani banyak masuk lebih kepada inverted ataupun dia masuk ke half space, lebih kepada half space di bahagian tengah untuk attract defense dan dia lebih membuka ruang kepada Rizal untuk exploit ruang kosong apabila defense Terengganu memfokuskan kepada pergerakan daripada Sadi Ramdhani. Jadi Sadi Ramdhani dia lebih free, dia lebih bebas untuk bergerak di kawasan half space dan dia juga lebih banyak bebas untuk bergerak ataupun drop lebih deeper di kawasan half space. Sebaliknya Rizal yang akan hold the touchline dan dia yang akan cover up bahagian wide area. Jadi banyak lorongan-lorongan daripada Sadir kepada Rizal Ghazali membolehkan Rizal untuk supply bola ke dalam D-box untuk mencari mereka punya players lah ataupun melakukan cutback dan sebagainya. Dan apa yang kita boleh puji daripada dua combination ni adalah daripada segi attraction yang Sadir buat dan juga overlap yang Rizal Ghazali buat. Tetapi apa yang boleh saya katakan, apa perkara yang paling improvise ataupun yang paling menjadi peningkatan ataupun menjadi sepatutnya highlight kepada game ni adalah the quality of crossing ataupun the quality passing yang dilakukan oleh Rizal Ghazali yang mana dia berjaya untuk mencipta 2 assist pada perlawanan ni secara direct kepada Gosifu dan juga Ramon Machado. Itu adalah benda yang memang saya nampak sepanjang season ni di bawah kendalian Dato' Hakim Sui. Rizal Ghazali dia telah improve daripada segi dia punya attacking, daripada segi dia punya offensive gameplay, attacking gameplay, dan yang paling penting dia berjaya untuk improve dia punya decision making dan juga crossing ataupun supplying ball kepada bahagian hadapan. Dia punya crossing memang on point dan dalam masa yang sama dia juga improve untuk lebih berani masuk ke dalam untuk melakukan percubaan-percubaan ke arah gawang pasukan lawan. Dia berjaya untuk menjaringkan gol pada perlawanan yang lepas menentang Kelantan. So that is a good thing, improvement yang baik ditunjukkan oleh Rizal Ghazali in term of attacking punya gameplay. So benda tu dah positif sebab sebelum ni kalau kita tahu Rizal Ghazali memang defensively dia bagus tapi attacking boleh dikatakan daripada segi sudut attacking wise dia punya crossing dan punya apabila dia masuk dalam D-box dia agak kurang. Tetapi untuk season ni memang dia improve a lot lah dan gandingan dia bersama dengan Sadil memang antara yang terbaik lah untuk Sabah. Dan kita boleh nampak apabila Sadil dikeluarkan di second half, Rizal Ghazali sedikit a bit off lah untuk more to attacking, dia lebih kepada more to defensive dan dia tak banyak ruang untuk buat overlap sebab dia tak dapat support yang banyak macam Sadil buat untuk cipta ruang kepada dia waktu first half. Jadi itu antara faktor juga di second half kenapa pasukan Terengganu tidak dibolosi lebih daripada 1 gol. Mereka hanya lepas gol melalui Jafri Firdaus, tapi selepas tu mereka dah tak lepas gol sebab tak ada orang nak create chance dan memberi ancaman lah di bahagian kanan sebab Sadil dah keluar. So benda tu menyelamatkan Terengganu dari dibelasah lebih daripada 4-0 lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam fasa pasukan orang tanpa Sabah dalam fasa menyerang, apa yang dilakukan oleh si Fuentes dan juga Irfan Fazail, mereka lebih kepada pivot untuk memberi support kepada defense dalam build up dan memberi support kepada bahagian hadapan dalam attacking transition. Dan perkara ini dibantu oleh Darren Lock dan juga Ramon Machado yang mana kedua-dua player ni sebenarnya mereka more to central dan mereka lebih kepada
dua center forward, dan kedua-dua player ni sebenarnya memainkan peranan yang penting. Darren Lock dia more tu lebih kepada untuk attract defense dan cover up defense, dan Ramon Machado lebih free untuk berada sebagai top striker. Cumanya perlawanan ni apa yang menarik bagi saya adalah tentang Ramon Machado, bagaimana dia berjaya menunjukkan kualiti sebagai seorang striker yang sepatutnya ada in term of positioning, in term of bagaimana dia check kedudukan pihak lawan, dan juga bagaimana dia membebaskan diri dia daripada gerakan pasukan lawan. Jadi apa yang ada pada Ramon Machado, dia pandai untuk mengesan dan juga menghidu ruang yang tidak dijaga oleh pihak lawan. Contohnya gol pertama, bagaimana Azim menjaga dia, tiba-tiba dia menggerakkan badan ke belakang untuk menyambut hantaran pada Rizal dengan satu volleyball yang lawa. Lepas tu dia assist kepada Jafri Firdausyu, yang mana dengan satu gerakan yang baik untuk dia bebaskan diri daripada segi throw in, kan, daripada segi throw in dia boleh bebaskan diri daripada pertahanan Terengganu. So benda tu adalah satu yang bijak daripada Ramon Machado, bermaksud dia punya critical thinking dalam perlawanan memang sangat-sangat obvious lah, bagaimana dia nak membebaskan diri daripada kawalan pemain pertahanan Terengganu dan membebaskan diri untuk meletakkan diri dia dalam ruang-ruang yang lebih, orang kata apa, kosong untuk dia exploit. So that is a good thing. Bahkan dia berjaya juga mencipta satu gerakan yang mana dia intercept passing ke belakang oleh Hakim Hassan untuk beat Azim. So daripada segi pace dan juga speed dia ada, sebab Azim tak ada pace dengan speed, so dia boleh beat untuk tapi yang tu percubaan tak gol lah. Tapi obviously Ramon Machado adalah seorang player yang orang kata apa, attacking minded, dan dia adalah seorang player striker yang bijak dalam dia punya corak permainan. So benda tu saya suka lah. Dan di second half kalau kita lihat Dato' Ong Kim Swee dia menukar pemain-pemain, dia bawa masuk Stuart Wilkin, dia bawa masuk Jafri Firdaus, yang mana perkara-perkara ni adalah lebih kepada rotation player. Satu tindakan yang bijak lah daripada Dato' Ong Kim Swee untuk merehatkan player yang baru balik pada national duty bermain di first half dan juga second half. Dia rotate untuk memastikan player-player berada dalam keadaan yang lebih bagus dan juga dapat recovery dengan baik lah. So benda tu positif lah kemasukan Stuart Wilkin. Cumanya di second half more tu lebih kepada tak ada lah gerakan-gerakan yang orang kata apa boleh mengancam, tapi ada percubaan-percubaan berbahaya. Cumanya Sabah kalau kita lihat mungkin mereka boleh score lebih pada 4. Kalau first half tu ada banyak lagi peluang, tapi mereka gagal execute dengan baik. Jadi kemenangan 4-0 tu dah ada satu something yang bagus lah. Untuk Khairul Fahmi Cik Mat pun dia buat game ni dengan bagus, dia save a few peluang daripada Terengganu. So benda tu bagus untuk Khairul Fahmi Cik Mat lah, and so positively Sabah bermain dengan lebih baik, dia bermain dengan good football lah untuk game ni bagi saya, and Sabah, and jadi mereka deserve untuk menang 4-0. Untuk pasukan Terengganu, saya faham mereka mengalami masalah kecederaan dan sebagainya. Itu adalah benda biasa dalam bola sepak, dan kehilangan tonggak-tonggak utama adalah benda yang tak diingini ataupun tak diinginkan oleh mana-mana pasukan. Tapi dalam masa yang sama mereka perlu sedar yang mereka ada squad depth yang lebih besar. Mereka ada TFC 2, mereka ada pemain-pemain simpanan lagi, and so jumlah-jumlah pemain tersebut sebenarnya boleh untuk mereka memberi ruang dan juga peluang untuk memastikan yang mereka boleh main di situ. Contohnya macam semalam Hakim Hassan sampai kena main right back. So that is not a good choice sebenarnya apabila anda ada player seperti Safwan Mazlan, Faris Rifki dan sebagainya yang boleh bermain di bahagian left back ataupun di bahagian full back. Mereka boleh bawa masuk pemain-pemain sedemikian untuk menggantikan tempat pemain-pemain utama. Jadi boleh dikata decision wise daripada Coach Tommy yang tak memberi ruang kepada pemain-pemain yang dah menunjukkan something di squad akademi ataupun di squad bawah 23 adalah satu yang agak merugikan lah untuk skuad TFC. Daripada segi gameplay, kalau kita lihat pada perlawanan semalam, memang TFC agak struggle daripada segi gameplay, terutamanya di bahagian back 4. Di bahagian kiri, Arif Fazilah memang banyak terekspos dan banyak terdedah. Sebab apa? Sebab Sabah overload dalam situasi 2v1. Sadir dan juga Rizal bermain dengan baik. Dan di bahagian tengah, Ubaidullah tak boleh nak cover up Azim tak boleh nak jaga. Daripada segi man to man marking untuk Ramon Machado, dia banyak membebaskan Ramon Machado, dan dia membiarkan Ramon Machado berada dalam kedudukan yang lebih free. Maka benda tu dihukum dengan pemain-pemain pasukan Sabah yang lebih laju. Bagaimana situasi one on one, mereka tak boleh nak menang bola, mereka merasai kehilangan daripada Syarul Nizam lah. Nasib baik ada ketangkasan daripada Suhaimi Hussein in term of daripada segi save, dia ada save lah beberapa crucial percubaan daripada Sabah. Tapi obviously lah gol-gol Sabah semalam memang antara gol-gol yang menarik lah. 4 gol tu boleh saya katakan gol yang gila-gila lah. And so
memang agak merugikan lah, sebab back four mereka tak bermain dengan baik, tak bermain dengan satu something yang lebih solid. Sebab kita tahu Terengganu bila back four lokal mereka solid, memang antara yang memang solid, tapi semalam tak menjadi satu yang memuaskan lah bagi saya. Untuk bahagian tengah pula, Habib Nurilo dan juga Engku Nur Syakir tak memberi impak yang positif kepada ball progression. Adisok sebagai striker first half tak menjadi impak, Sony Norde macam biasa solo bawa bola hilang, dia tak boleh nak connect. So mereka missing the dots, mereka tak boleh nak connect very well. Mereka bermain dengan cepat, hilang bola. Syahmi Zamri di right flank tidak menjadi, he is not a winger, and so benda tu memberikan satu impact yang orang kata apa, ketara lah kepada gameplay pasukan Terengganu. And even itu adalah home, main di bawah hujan pula, sepatutnya menjadi advantage kepada pasukan Terengganu, tetapi mereka tak boleh nak execute the plan dan mereka tak boleh bermain dengan baik. So overall memang nampak ketara lah. And tapi perkara positif saya nampak bila mereka orang semua selidih hati, benda-benda macam ni lah yang kita nak mereka bagi. Obviously ada peranan yang bagus, ada percubaan. Jadi pemain-pemain macam ni patutnya diberi lebih peluang, sebab mereka perlukan something daripada segi minit permainan dan juga exposure di Liga Utama. So itu je lah ulasan saya. Agak kecewa lah semalam sebab 4-0 tapi Terengganu tak fight. So that is not Terengganu yang saya kenal, dan agak kecewa. Assalamualaikum.